لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين حبيبنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان مالك يوم الدين صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardhis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung ke surat 248 252. Oh lanjut, saya tak tanda lah. InsyaAllah dan InsyaAllah. Ya. Dan sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah ditanya, apa pendapat tuan tentang dua lelaki, seorangnya banyak kebaikan tetapi banyak pula kejahatan, dan yang seorang lagi sedikit kebaikan sedikit pula kejahatan. Jawab beliau, aku tidak menyamakan sedikit pun tentang keselamatan dua lelaki tersebut. Dua-dua tu tak sama, ya. Maknanya maka itu ada perbezaan lah, ya. Jadi maknanya keadaan yang kita lihat tadi, soalan ditanya kepada Abdullah bin Abbas, satu orang dia kebaikan dia banyak, kejahatan dia pun banyak. Habis ya. Maknanya kejahatan yang banyak tadi ini akan menutup kebaikan yang banyak tadi lah. Tak ada apa dah dia. Yang seorang lagi pula kebaikan dia pun sikit, kejahatan dia pun sikit, pun tak ada apa juga lah. Dua ada sikit-sikit tu lingkup dah. Jadi dua-dua tu tidak ada apa, tidak ada kebaikan, tidak ada kejahatan, kosong. Ya. Ini artinya tidak ada nilai lah. Dan contoh apa yang kami katakan itu samalah seperti keadaan seorang pesakit. Sesungguhnya rawatan kepada pesakit itu ada dua bahagian. Satu bahagian ialah ubat, satu bahagian lagi ialah berpantang. Maka sekiranya kedua-duanya berhimpun, yakni melakukan pengobatan dan berpantang, maka seolah-olah anda sebagai pesakit yang telah sembuh dan sihat. Sekiranya tidak dilakukan kedua-duanya sekali, maka berpantang itu lebih utama kepada pesakit, kerana ubat tidak akan memberi manfaat sepenuhnya apabila tanpa berpantang. Sesungguhnya kadangkala berpantang akan memberi manfaat meskipun meninggalkan ubat. Itu sebagai contoh yang kita boleh faham. Ini kita merujuk kepada keadaan keadaan kita dalam soalan menjaga antaranya kita menjaga nafsu kita sendirilah, ya. Nafsu ini sentiasa menjuruh kepada kejahatan. Ya, antara kejahatan yang ketara yang banyak terjadi dengan kerana puncanya makanan, ya.
makanan yang kita makan tadi ini akan mengolah dengan sendirinya, akan membentuk peribadi seseorang, ya, sama ada menjadi seorang yang soleh atau orang yang talih, yang tidak baik, ya. Jadi makanya di sini diambil perimbangan oleh Imam Ghazali bahwasanya dalam soal kita nak jaga nafsu kita supaya tidak meronta, menjaga syahwat kita supaya tidak menggugat akal kita, maka kita perlu kepada perkara yang paling penting sekali adalah berpantang, ya. Pantang, ya. Maknanya contoh, jadilah kalau kita nak imbang nafsu amarah kita, 3 perkara kita kena pantang. 3 perkara kita pantang, nafsu amarah kita dapat terkawal. Pertama, kurang makan. Kedua, kurang tidur. Ketiga, kurang cakap. Itulah dia. Itu dia punya punca. Pantang lah tu. Itu kiranya berpantang lah tu, ya? Kita kurang makan. Kita boleh makan, kita kurangkan makan, ya. Jadi dalam persoalan ini, kurang makan ni dia ada dalam 3 cara. 3 cara kurang makan ni, ya. Pertama, kita ambil kuantiti makan tu sendiri. Kuantiti makan, kiranya kita kalau boleh makan 2 pinggan nasi, kita makan sepinggan lah, ya. Kalau kita boleh makan sehari 3 kali, kita bagi diri 2 kali lah, ya. Begitulah, ya. Ini ajaran ni ada sebut juga dalam kitab Taurat ni yang saya cakap, ya, di mana Nabi Allah Musa AS telah mengajar kepada umat di sendirilah, ya, kurangkan makan, ya. Antaranya, kalau kamu boleh makan 2 pinggan, makan sepinggan lah. Kalau kamu boleh makan sehari 3 kali, kamu jadikan dia 2 kali. Ilmu ni juga disampaikan kepada semua golongan padri kena betul lah, sepanjang karier mereka sebagai padri dalam gereja, mereka kena jual kerja tu, kurang makan, tak boleh kurang, tak boleh banyak makan, tu kurang. Jadi ajaran ini sudah ada daripada zaman Nabi Musa AS, dan kita boleh buat itu. Dan cara yang kedua dengan kita mengurangkan, ya, jenis-jenis makanan. Kalau kita boleh makan 1 pinggan dengan 3 lauk, kita makan 1 pinggan dengan 2 lauk, contohlah. Kurangkan dia punya apa, dia punya resipi dia, ya, itu ceritalah, ya. Makna kata kalau makan 1 mata lah kalau boleh, ya. Inilah yang diajar oleh yang diamal oleh Nabi, yang diamal oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan teguran daripada Salman Al-Farisi. Umar tanya kat dia, ada apa yang tak kena kat aku ni, hang kena tegur. Kita dah lama dah ni, sama-sama kita dah lama sekarang ni bersama Rasulullah, tapi hang tak pernah tegur aku, kata Umar kepada Salman, ya. Sebab Salman ni warak dia lebih lah, warak dia lebih, ya. Kalau kita kira dalam segi asalnya ilmu tarikah yang ada dalam Islam ni, antara orang yang membawa tarikah kepada umat manusia ni daripada Nabi adalah Salman Al-Farisi, ya. Orang yang pertama Abu Bakar Siddiq, ya. Itu dia, ya. Orang yang kedua iaitu Salman Al-Farisi, dia terima tarikah daripada Nabi, ya. Dia orang dua awal, jadi dia lebih awal lagi telah sampai kepada darjat warak, ya. Ini kelebihan Salman Al-Farisi. Jadi Umar pun minta kat dia lah, kamu kena tegur aku. Jadi dia kata lagu ni lah, aku nak tegur kamu 2 perkara, ya. Kamu sekarang ni makan 2 lauk, kamu pakai 2 baju, nampak? Maknanya kata makan 2 lauk lah, ya. Ada makan lagu ni dan ada makan lagu tu, ya. Pagi makan lain macam kita buat ni lah, pagi makan roti canai, tengah hari makan nasi, tu cerita dah, nampak tak? Malam makan lain pula lah, tu dia. Jadi 3 macam makan lah.
Umar makan dua, dia ada dua jenis makanan. Ya. Belah pagi dia makan lain, belah tengah hari dia makan lain. Baju pun begitu. Siang pakai satu baju, malam pakai satu baju. Tak sama. Sepatutnya martabat Umar tu seperti sahabat Nabi, maka dia kena pakai satu baju ya. Makan satu jenis lauk. Nampak? Itu maksud dia lah. Okay. Inilah yang kata korang makan yang kedua tadilah. Korang makan yang ketiga. Korang makan yang ketiga ni tentang makanan tak korang. Nampak tak? Dia kurangkan pada kedudukan harinya. Itu kita berpuasa. Nampak tak? Korang, dia tak korang makan. Kalau 3 roti canai kena 3 biji. Tiap pagi no? Tengah hari kita makan nasi, malam kena makan nasi juga kan? Hari-hari macam tu. Orang ni nak korang macam mana? Dia tak boleh korang. Dia bersegi kuantiti makanan tak boleh korang. Memang itu makanan dia. Jadi dia korang cara mana? Dia berpuasa. Nampak tak? Puasa Isnin Khamis. Jadi mak kita seminggu 2 hari tak makan lah. Nampak tak? Kalau makan pun makan untuk sahur dia. Dan berbuka sikit lah. Jadi ini martabat yang ketiga lah. Jadi cara yang ketiga ni kita boleh buat lah. Orang awam macam kita ni boleh buat lah. Boleh insyaAllah lah. Bertiga. Tapi nak puasa tu dah berat sikit lah. Tapi itu yang paling baik. Macam kita nak korang makan tak boleh. Kita dah biasa. Tiap-tiap pagi kena makan nasi kandang. Kata lah kot nak. Tak dapat tidak. Tengah hari makan apa pula? Nasi juga tak. Malam pun nasi juga. Ya, macam ni lah hari-hari. Jadi kita nak korang lagu mana? Korang dia dengan berpuasa. Kita puasa hari Senin, kita puasa hari Khamis. Ikut sunnah Nabi. Ini sudah jadi korang yang banyak. Kalau kita buat begitu, kita telah menempa satu martabat yang cukup baik, iaitu kita kurang dengan berpuasa. Itu lebih baik. Itu kata Nabi SAW. Sebagai contoh, Rasulullah ketika satu pagi pun dah naik matahari dah lah. Matahari pun dah naik dah. Rasulullah pergi ke rumah isteri baginda Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Aish, Rasulullah panggil kat dia begitu. Gelaran pendek lagi panggil lah. Ya Aish. Ya. Tu ya. Rasulullah kata kat dia, ada apa kau boleh kita makan pagi ni? Dia kata hak putih pun tak ada, hak hitam pun tak ada. Hak putih tu hanya sejuk lah. Yang hitam tu kurma. Kalau begitu aku berpuasa. Ni orang Nabi kata. Tak ada apa nak makan hari ni, makanan kita tak ada yang kita nak makan hari ni, maka aku berpuasa hari ni. Apa cantik. Nampak? Ini kaedah yang kita ambil. Jadi terbaiknya kita ambil cara ketiga dia lah. Kalau ikut keadaan cara budaya hidup kita hari ni, setiap hari makan macam tu, maka eloklah kita kurangkan makan pada cara melalui berpuasa. Pahala pun kita dapat, kesihatan pun kita dapat, kebaikan pun kita dapat, manfaat kita akan dapat. Dua-dua manfaat dapat. Manfaat makan pun kita dapat, manfaat kita puasa pun kita dapat. Kelebihan puasa ni. Baik. Puasa ni bila kita puasa tuan-tuan, satu kelebihan saya sebut ini kajian daripada pakar-pakar perubatan kesihatan, pakar kesihatan, bukan perubatan, kesihatan. Bila kita berpuasa ni dia akan mengubah. Ini Allah punya kerja. Allah jadikan manusia macam tu. Bila kita berpuasa dia akan menggubal kita punya sel badan kita ni. Sel kita ni memang hari-hari rosak. Memang kita kian tua, sel kita banyak rosak. Banyak rosak. Betul. Itu dah memanglah tak dapat tidak. Sedikit demi sedikit, lama-lama kita mati lah. Apabila sel kita dah sampai satu peringkat, kekurangan dia dah cukup kurang dah, maka kita mati lah. Ini antara kajian yang dibuat oleh para pengkaji pada bidang kesihatan. Jadi apabila kita puasa, dia akan bubar sel baru. Bila kita puasa tuan-tuan, dengan sendiri dia jadi stem cell maya.
dia akan gubal sendiri. Sel baru tu akan digubal melalui puasa. Ini kerja Allah, ya. Jadi mana-mana sel yang rosak, sel tu akan ambil alih. Nampak tak? Itu yang kita tadi ni. Orang sakit nak rawat paling baik iaitu dengan cara berpuasa. Walaupun kita makan ubat, kita ada kawalan daripada pakar-pakar perubatan, kita ada unsur-unsur rawatan yang tertentu, tapi yang terbaik adalah berpuasa. Berpuasa tu masuk dalam kumpulan berpantang. Nampak, ya? Jadi puasa inilah yang paling mujarab sekali. Dua perkara yang paling penting untuk rawatan penyakit. Pertama, kita kena cukup tidur. Cukup tidur tu rawat penyakit tu. Nampak bagi tu dah. Tambah-tambah orang kena penyakit kanser. Orang ada penyakit kanser ni tuan-tuan, dia kena cukup tidur. Kita ambil secara kasar, pukul 10 kena tidur lah. Jangan lepas pada pukul 10 kalau orang ada penyakit kanser lah, ya. Tuan-tuan tanya pakar perubatan tu, ya, pukul 10 dan subuh tu kita kena bangkit lah. Masuk waktu subuh tu kita kena bangun lah. Jangan 2 kali lagi. InsyaAllah akan jadi rawatan secara maya. Kedua, kita berpuasa. Itulah 2 kaedah rawatan yang Allah bagi kat kita secara rahmat yang besar. Kalau kita dapat lakukan demikian itu, tak sakit pun kita buat lah. Jangan tunggu sakit baru buat. Dalam keadaan duduk sihat-sihat tadi, boleh makan, boleh tidur, kita kena buat cara tu lah. Cukupkan kita punya tidur, cukupkan kita, maknanya kita latihkan dengan puasa tiap-tiap minggu, Isnin Khamis, jangan terlepas. Kita buat terus tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan selamat sihat, ya, panjang umur. Itu dah. Itu cara dia boleh faham, insya-Allah. Dua tu. Kemudian nak pakai ubat apa semua tu lain, tu bab lain dah tu. Itu sahaja antara yang kita pantang tadi. Baik. Jadi maka kata musannif, ya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aslu kulli dawa'in al-himyah. Nabi kata, asal segala ubat itu ialah berpantang. Asal segala ubat berpantang. Pantang itu dan pantang ini, dengan kita berpantang-pantang tadi akan bawa kebaikan. Ya. Maksud berpantang oleh hadis tersebut ialah bahawa berpantang itu sudah memadai daripada semua ubat. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu maka sebahagian besar penduduk India menggunakan cara rawatan mereka secara berpantang dengan menahan pesakit daripada makan minum dan bercakap selama beberapa hari. Lalu pesakit sembuh dan sihat dengan cara berpantang itu. Sembuh. Banyaklah di India begitu, ya, rawatan-rawatan India yang banyak dikaitkan dengan berpantang, dia tak bagi makan, tak bagi minum, jangan bercakap. Ya, ini semua ada di dalam Quran. Dalam Quran ada sebut tentang tak cakap ni, ada sebut dalam 2 kisah. Pertama, kisah Nabi Allah Zakaria. Lepas dia dapat anak dia Yahya, jadi Allah nak kurnia anak dekat dia, maka dia pun berpantang selama 3 hari tak bercakap. Ya, 3 hari jangan bercakap. Dia baru buang dia punya undi, dia dapat memelihara Siti Maryam. Bila dapat Siti Maryam, berkat dengan melihara Siti Maryam, maka Allah kurnia kepada dia anak, iaitu dengan mendapat Nabi Yahya. Tapi dia kena pantang 3 hari tak bercakap. Nampak, ya? Siti Maryam serupa. Bila dia lahirkan anak Nabi Isa ibn Maryam, dia pamit tanya kat dia, dia tak boleh jawab. 3 hari jangan cakap. 3 hari. Dia pamit tanya, dia tunjuk budak tu dia. Ya. Dia pamit tanya kat dia macam mana dapat anak, tunjuk budak, jangan cakap. Rupanya Nabi Isa memang Nabi. Allah berikan kepadanya satu kelebihan yang luar biasa, kita panggil irhash. Irhash ni perkara yang mencari adat berlaku kepada Nabi-Nabi sebelum mereka menjadi Nabi.
masa dia duduk baby, masa duduk kecil, belum jadi Nabi lagi lah, tengah ada anak terona lah masa tu, akan berlaku perkara yang luar biasa kat mereka, macam mukjizat jugalah. Tapi dia panggil irhash. Itu perkara yang mencari adat. Itu yang kata Nabi. Bila dia tunjuk kat Nabi Isa bercakap, dia kata, aku ni adalah Rasulullah, aku ni adalah Rasul, diberikan kepada kitab, diberikan aku akan Alkitab. Itu satu kelebihan yang ada kepada Nabi Isa yang kita tulis tadi ni, berpantang 3 hari dengan cakap. Ya, kita pun serupa juga. Antara rawatan-rawatan yang melibatkan badan kita, antaranya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perut. Ya, elok kita pantang 3 hari yang cakap. Lah ni bukan cakap, dia bagi tidur terus. Dia kurang sleep. Dia terus semua ada tu. Tak makan, tak cakap. Nampak tak? Hari ni punya rawatan semua tidur. Dia tak? Baru dia dapat inspirasi pada Al-Quran. Maksudnya benda tu sudah ada awal. 1400 tahun dulu sudah disebut, ya, cara rawatan yang paling mujarab, put on sleep, bagi tidur. Sakit apa bulan ni berat-berat, start pada COVID seluruh bila COVID kan, maka pakar-pakar ni buat kajian, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh makan, tak boleh minum. Nampak tak? Kita pakai drip je lah, drip masuk ke dalam ayam, bagi dia tidur, put on sleep, bagi tidur. Jadi dengan cara tidur tu, dia akan terawat sendiri. Bila kita tidur, kita punya sel-sel tu akan mula jadi berehat dan segar. Dia akan kurang rangsangan kurang. Ini boleh menggalakkan kita. Kemudian antaranya lagi, makan ubat ni masa yang paling baik malam tu lah. Makan ubat sebelum tidur. Sebab masa kita tidur tu tadi ni akan melancarkan lagi, ya, perjalanan darah kita, dengan di mana sel-sel tadi ni akan mula berehat. Ya, kurang tidur jadi masalah. Sel kita kena lebih kerja. Ya, itu dia. Macam waktu maghrib, masuk maghrib tadi ni kita berbuka puasa kan. Waktu itu proses pembakaran lemak. Ya, ini Allah buat sini badan kita macam tu, proses pembakaran lemak. Orang tak makan malam ni, dia punya badan insya-Allah elok lah, maintain badannya, ya, cantik. Orang yang banyak makan malam ni tak tahu lah, buncit lah, gemuk lah, macam-macam lah, tak gitu dia main macam-macam penyakit yang kita tak dapat nak kawal. Itu antara jahatnya makan malam. Sebab itu Islam letakkan masuk maghrib, buka puasa habis. Ya, kalau nak makan pun kita makan lepas isya, asyak, last supper lah. Itu boleh sikit. Itu antaranya. Ini kita sebut bab yang disebut Imam Ghazali tadi lah. Maka dia kata musannif, sebahagian penduduk India menggunakan cara rawatan mereka secara berpantang dengan menahan pesakit pada makan, minum dan bercakap selama beberapa hari. Lalu pesakit sembuh dan sihat dengan cara berpantang itu. Tiada cara lain. Maka telah jelaslah kepada anda dengan keterangan hakikatnya ahli takwa mereka itu adalah golongan tingkat tertinggi daripada para abid. Maka kerana itu anda wajib mengerahkan tenaga untuk menghasilkan takwa itu dan tumpukan seluruh perhatian kepadanya, dan Allah SWT juga memberi taufik dan hidayahnya. Kemudian kita masuk bab memelihara mata, lidah, perut dan hati. Kemudian hendaklah anda memelihara anggota badan yang 4 ini, yang menjadi asal punca pembentukan sifat takwa. Itu dia. Nak bentuk sifat takwa, asal puncanya 4 anggota kita ni: mata, lidah, perut dan hati. Ya, hati ni jantung lah, bukan liver, jantung lah. Kita orang Malaysia ni kata hati. Kalau Indon dia kata jantung, Indonesia kata jantung, lepas tak kata hati. Ya, kita dia tulis jantung. Peliharalah jantung kamu, bersihlah jantung kamu. Kita hati. Bahasanya hati lain, jantung lain. Tapi kita ada kata hati, semua boleh terima kata jantung tu hati. Tak apalah, itu dah memang bahasa kita kan, pakai ambil lah. Bila kata jantung, hati itu kita dah faham. Tapi sebenarnya adalah
jantung, heart, orang putih kata kan. Maka pertama dia ambil mata, mata kasar ni lah, ya. Cukuplah kepada anda mengingati bahawa perkisaran urusan agama dan dunia adalah beredar di sekitar hati, dan ingatlah bahawa punca lintasan hati, kesibukan dan kerosakan yang pada kebanyakannya ada datang daripada mata. Nampak tak? Kerana hati itu adalah raja bagi jasadiah kita. Jasad kita ini rajanya adalah negeri ataupun negara jasad kita ini, dia punya raja adalah hati, jantung. Maka itu dia punca pada dia. Jadi yang memberi kesan kepada jantung itu pula adalah punca daripada mata. Mata lah yang menyebabkan bawa kepada hati, daripada mata turun ke hati. Nampak? Ada kan pepatah kata kan? Itu memang betul, tak ada masalah. Kesibukan kerosakannya pada kebanyakan ada datang daripada mata. Nampak? Dan kerana itu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, sesiapa yang tidak dapat mengawal matanya, maka hati yang ada di sisinya tidak mempunyai nilai harga. Habis mata kita kena kawal, kena tahu apa dia kaedah-kaedah yang boleh menyebabkan terbukanya mata. Sebab daripada mata kasar inilah yang berpunca sehingga terbukanya mata hati. Yang penting itu mata hati lah, mata hati, mata yang ada pada hati. Ainul basirah dia panggil. Ainul basirah itu mata hati lah. Itu paling penting. Mata hati itu kena dicelik. Baik, itu yang pertama. Kedua, lidah. Cukuplah kepada anda mengingati bahawa untung, laba anda dan penghasilan faedah penat, lelah serta usaha gigih anda seluruhnya untuk beribadat dan taat adalah terletak pada pemeliharaan lidah. Cukup pada mengingatkan bahawa untung, laba, kerugian apa semua, hasil penat lelah kita tadi ini dia berpunca terletak pada lidah. Dan cukuplah pula anda mengingati bahawa kebanyakan ancaman bahaya terhadap ibadat, berterbatalnya dan rosaknya adalah berpunca daripada pihak lidah, sehingga dikategorikan sebagai juzuk anggota yang paling banyak boleh melibat berbuat dosa, dan dia juga banyak boleh melakukan kebaikan. Imam Ghazali telah mewataskan sebanyak 17 perkara dalam Ihya Ulumuddin akan kejahatan lidah. Ada 17 perkara dimasuk dalam Afatul Lisan, kejahatan lidah, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan kata musannif, maka dengan kerana lidah itu tadi terbatalnya, rosaknya dan berpunca pihak lidah dengan sebab berpura-pura, menghias-hiaskan bibir mulut dengan kata-kata manis yang palsu, mengumpat dan yang seumpamanya. Lidah akan merosakkan apa-apa sahaja pahala ibadat yang telah anda perolehi dengan usaha penat lelah anda dalam tempoh masa setahun. Dengan kerana lidah, antara yang kita dapat satu contoh yang paling mudah kita faham, yang banyak berlaku, kita akan pindah amal ibadat kebajikan kita kepada orang dengan kerana lidah. Bila ada kejahatan lidah itu berlaku, maka sampai amalan ibadat kita akan pindah kepada orang. Contohnya mengumpat. Bila kita mengumpat orang, dengan sendirinya amal ibadat kita pindah kepada dia, masuk ke dia. Hasan al-Bisri, ada orang mengumpat dia lah, ada orang tolong menghabaq ke dia. Sianu dia telah mengata macam-macam kepada Tuhan. Begini katanya, ini yang saya nak sampaikan kepada Tuhan lah. Jadi maka Hasan al-Bisri pun tak kata apa. Kemudian dia pergi ambil korma yang elok-elok, buah korma yang elok-elok tu, dia bawa satu uncang, dia bagi kat kawan yang menghabaq kat dia tadi, hang bawa korma ni, hang pergi jumpa orang tu, orang yang mengumpat kat aku ni, hang kata aku hadiah kat dia. Nampak Jadi orang ni pun bawa buah korma tu, pergilah jumpa si pengumpat tadi. Aku dah bertemu dengan Hasan al-Bisri dan aku telah sampaikan kepadanya apa yang kamu telah umpat kepada dia. Jadi Hasan al-Bisri pula dengan murah hati telah menghadiahkan kamu sebungkus korma. Sebab kamu dengan begitu murah hati menghadiah pahala kamu kepada dia, maka dia pun hadiah korma kepada kamu.
menangis dia. Ya. Pergilah ibadat aku semua, dia kata. Maka tu aku mohon ampun, minta maaf kepada dia supaya dia halalkan balik kepada aku. Aku tak mau ibadat aku hilang, amal ibadat pahala aku hilang. Ya, maka pulang balik ke rumah Tuhan, tak balik dengan mohon pengampunan. Itu antara yang kita jadi contoh lah, ya. Baik, supaya kita faham, ya. Jadi maka itu kata tadi ini, lidah akan merosakkan apa-apa saja pahala ibadat yang telah anda perolehi dengan usaha penat lelah anda dalam tempoh masa setahun. Setahun kita buat ibadat, kita pindah ke orang, ya. Kita puasa, contohnya puasa amalan setahun ni, puasa lah, puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan ni dapat pahala setahun, ya. Kita tambah dengan puasa 6, dapat pahala setahun. Tiba-tiba kita pergi mengumpat orang, habis kita bagi pahala setahun kat dia, percuma, rugi lah, ya. Kebetulan kalau kita dapat pula anugerah Lailatul Qadar, lagi banyak. Dengan kadar mengumpat, kita bagi habis ke orang pahala. Lagi kita sedih, kita tengok besok di akhirat pahala tu tak ada, sedangkan kita ada catat dalam buku kita pahala tu, tapi pahala itu sudah berpindah. Ini skema kita tak mahu. Skema ni bahaya lah. Ini satu skema ni, skema ilahiyah dia panggil, bahaya tu. Menyebabkan kita akan jadi papa dan muflis di akhirat. Na'udzubillah. Ya, maka itu kata musannif, ya, tempoh masa setahun, malah 5 tahun dan 10 tahun, ya, dengan menyebut sepatah kata haji sebagai contoh. Ya, orang buat kerja haji, ibadah haji ni, dia mendapat pahala seolah-olah pahala haji 5 tahun. Sekali kita buat haji, nisbah pahalanya macam pahala 5 kali haji. 5 tahun. Ini berlaku pada Nabi lah. Sebab Rasulullah mendapat perintah mengerjakan haji pada tahun yang ke-5 atau yang ke-6 Hijri. Tapi Rasulullah melaksanakan haji pada tahun yang ke-10. Nampak tak? Jadi maka ulama-ulama fiqah mengatakan kita boleh, orang yang nak pergi Mekah ni, dia ada kemampuan, ada masa, ada kenderaan, ada wang, ada kesihatan, tapi dia tangguh, dia tak mau pergi Mekah, boleh diberi tangguh sebanyak 5 tahun. Jangan lebih daripada 5 tahun, boleh tangguh. Kata tahun ni boleh pergi, ada duit semua boleh pergi, ada panggilan, tak mau pergi lagi, boleh tangguh 5 tahun. Tu lah. Tapi pergi tangguh tabung haji, dia bubuh di belakang sekali, jenuh nak kena tunggu lah. Kalau dengan Allah ada 5 tahun yang dia bagi. Jangan lepas pada 5 tahun. Kalau lepas pada 5 tahun kita tak buat haji juga, sebarang kebajikan yang kita buat tidak jadi kebajikan. Pergi. Apa kebajikan yang kita buat tak jadi kebajikan, tuan-tuan. Nampak? Itu ada hadis Nabi, SAW. Haji ingat, dia bagi cakap 5 tahun, ya. Jadi sampai 5 tahun lah. Yang ni kadang nanti kita kena buat jugalah, contoh lah, ya. Orang tua kita, orang yang anak-anak muda lah ni banyaklah yang sudah bekerja dengan kerja-kerja yang baik, pendapatan yang lumayan, ya. Ada simpanan-simpanan, yang banyak dan sebagainya, sampai ketika dia bagi Nabi Mekah. Ada kemampuan, tapi orang tua dia tak pergi lagi. Bapak tak pergi lagi. Bapak dulu kayu gerek, dia kerja balik dia cari duit, duduk belah mereka sampailah mereka berjaya, jadi anak yang berjaya. Bapak tak pergi Mekah, bapak dia tak mampu, anak-anak ni mampu. Ini banyaklah kes-kes jadi macam ni. Anak-anak tu mampu pergi, jadi eloklah anak-anak tu hantar bapak pergi dululah. Sebab boleh tangguh 5 tahun. Nampak tak? Tu ada apa jumpa dia lah. Saat ni saya dapat panggilan, tapi bapak saya belum pergi Mekah lagi. Nampak tak? Macam mana? Hantar bapak dululah. Kamu ada kemampuan, dan insya-Allah kamu akan mendapat rezeki lagi dari Allah. Hantar bapak mak kita pergi Mekah dulu. Tak di masa kita duduk kecil di pondok belah, kita duduk cari duit, dia tak ada masa nak simpan, tak ada kesempatan lah nak simpan duit, dia pun tak buat haji lagi, maka elok hamba hantar mak apa pergi dulu. Habis kami macam mana? Boleh tangguh 5 tahun. InsyaAllah dalam tempoh 4 tahun lagi dia boleh kumpul duit balik lah.
Itu dia tengok pada istita'ah pula. Kalau 4-5 tahun tak boleh capai juga kemampuan buat kerja haji, itu satu keuzuran syar'i. Bukan saja keuzuran syar'i, itu tidak berikan apa-apa kesan walaupun lebih daripada 5 tahun. Duit saya tak habis dah, mak saya pergi Mekah habis dah duit saya. Semua nak simpan pula mau dekat 7-8 tahun. Tak apa, simpan je lah. Kerana kamu bukan orang yang wajib. Kita tengok pada syarat wajib haji, antaranya istita'ah, ada kemampuan. Ini kena ambil pakai lah. Itu sebagai satu uzur syar'i. Tak apa dia tu. Baik, sambung Jadi maka kata Muslim kita balik tadi lah. Dan yang 10 tahun hanya menyebut sepatah kata buruk saja, dan kerana itulah dikatakan orang tiada sesuatu yang paling wajar di penjara dengan tempoh masa yang lama selain daripada lidah. Ada hadis ada sebut tentang haji mabrur. Antara kata Nabi, orang yang jaga lidah, yang selalu bercakap dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang murni, nampak tak dan rajin menjamu orang makan, dia mendapat haji mabrur. Itu dia ada hadis. Boleh dengar dia lah. Ada hadis. Orang yang bercakap dengan baik, semua keadaan sentiasa dia jaga lidah dia, bercakap yang baik, berkomunikasi berbaik, interaksi dengan bahasa yang baik, tak menyakitkan orang, senang orang dengar kalimah dia, mudah pula orang mengambil kira, dan dia juga mudah berbicara. Satu perkara, dan kedua, rajin bagi makan orang. Kedua, suka belanja orang makan. Itu adalah baginya haji mabrur. Nabi kata, itu ada hadis. Besar tu kan. Dia kita faham begitu tinggi nilai haji mabrur. Bukan kita buat haji saja. Dah buat haji, kita kena susul dengan akhlak, sikap-sikap yang baik. Dah jadi haji, kita kena rajin buat perkara yang baik. Antaranya jaga lidah. Lidah kita paling penting nak jaga sehingga Allah turunkan khas dan Al-Baqarah tentang suatu peringatan kepada Bani Israel. Antaranya hendaklah mereka waqulu linnasil husna, hendaklah kamu jaga lidah, cakap dengan bahasa yang baik kepada manusia. Sampai Tuhan turun perintah. Ada pasal baru kemudian aqimus salah, tutuz zakah, baru datang perintah sembahyang dan zakat. Ni bahasa dulu, mulut dulu yang tekan dulu, paling penting. Itu antaranya kita ambil faham lah. Jadi antara yang kata tanda haji mabrur ni, dia akan bercakap yang baik, tak ada lah mencarut. Antaranya lagi, jagalah apa tulisan tu, dia tidak berdusta, tidak menghina orang, tidak mengumpat, tidak mencela, tidak mengingkari janji, tidak naik saksi palsu, tidak memberikan dakwaan yang palsu, menyampaikan perkara yang baik, senantiasa mengingatkan orang dengan urusan-urusan kebajikan, rajin baca Al-Quran, atau paling nombor 1 sekali. Itu lidah, nak kena jaga begitu. InsyaAllah orang yang macam ini dikategorikan sebagai haji mabrur. Itu paling penting. Baik. Kemudian kita bersenif lagi, dan lagi sepatah kata buruk, dan kerana itulah dia kata orang tiada sesuatu yang paling wajar di penjara dengan tempoh masa yang lama selain daripada lidah. Kita kena penjara. Dia artinya penjara di sini dia kena diawasi, dikawal dengan benteng, makna kata benteng ketakwaan. Itu paling jelas sekali Sebagaimana diriwayatkan bahawa salah seorang para abid yang 7 salah seorang para abid yang 7 telah berkata kepada Nabi Yunus AS, wahai Yunus, sesungguhnya para abid apabila berusaha bersungguh-sungguh dalam ibadat mereka, tidak menuntut kekuatan untuk melakukan ibadat mereka dengan sesuatu yang terlebih utama selain daripada bersabar meninggalkan bercakap yang sia-sia dalam tempoh masa yang lama. Nabi Yunus ni satu ketika ada dijumpai oleh 7 orang ahli ibadat. 7 orang ahli ibadat ada berjumpa Nabi Allah Yunus AS, umat dia lah
Depan ni orang-orang yang baik. 7 ni adalah ahli ibadat, ya, yang baik, yang sentiasa mendampingi Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya, jadi salah seorang bertanya dekat dia, macam mana dia kata seseorang ni, ya, satu orang ahli ibadat ni, dia tak banyak berbuat ibadat, ya, tidak banyak melibatkan ibadat lah, ya, tapi dia begitu jaga sungguh, bersabar dalam arti mengawal lidah, ya, mengawal lidah, tidak berlakulah urusan yang kita tidak afatul lisan, tidak terlibat dengan kecelaan lidah. Dia jaga lidah dia dalam tutur katanya, dalam janji-janjinya, ya, dalam memberi nasihatnya, yang tu dia jaga. Ibadat tak banyak mana, tak tahu mana ibadat dia. Macam mana kedudukan orang ni, bagaimana keadaan dia, ya. Berarti mereka perlu kekuatan beribadat, perlu berdiam diri pada perbuatan yang bermanfaat. Ibadat dia apa dia? Diam diri, jangan cakap banyak. Itu aja ibadat dia. Dia bagi tumpu yang tu sangat-sangat, ya. Kemudian si abid itu kembali semula berkata kepada Nabi Yunus, maka ujarnya, jangan ada sesuatu yang terlebih utama di sisi Tuhan selain daripada memelihara lidah Tuhan, dan jangan Tuhan terlebih beri perhatian kepada sesuatu selain daripada perhatian kepada keselamatan hati yang berada dalam dada Tuhan. Maka inilah yang penting diingati selalu. Itu dia, nampak tak? Maka dia kata begitulah, ya. Dalam risalah Qusyariyah, Imam Abdul Qasim Al-Qusyari ada sebut kata ungkapan daripada apa nama Asyibli, ya, satu ungkapan daripada Asyibli. Dia kata tadi ini, apabila kamu idza jalasta lin-nasi fatakuna wa'izan, ya, linafsika wa qalbika, apabila kamu duduk bersama dengan manusia, idza jalasta lin-nasi fatakuna wa'izan, kamu pelihara, jaga, ya, lidah kamu, jaga hati kamu, ya. Fala taghurranna sunakati ma'hum, jangan kamu terpengaruh ramai dengan orang duk dengar. Macam kita bercakap ceramah, kita ceramah ramai ribu-ribu dengar, cakap, ceramah, kan. Jangan kamu ketika kamu berada dalam kalangan manusia tu, kata Imam Abdul Qasim Qusyari atas lidah Syibli, maka kamu kena jaga nafsu kamu, diri kamu, dan jaga hati kamu. Jaga dua benda tu. Maknanya kita jangan ada unsur-unsur riya, jangan ada unsur-unsur takbur, jangan ada unsur ujub, ya, jangan ada unsur-unsur sum'ah. Belum cakap tak? Itu kita nak jaga tadi, ya. Dan jangan fala tahurun lakastima'um, jangan kamu terpedaya dengan ramai orang di depan kamu. Oh, dia suka kat aku ni, ya. Mungkin pandai ke bijak apa ini. Jangan ada satu perasaan ujub, ya. Fa innahum yuraqibuna zahiran, mereka tengok luar kamu, ya. Dia tengok keadaan kamu, keterampilan kamu pada lahiriah, ya. Ya. Wallahu yuraqibu batinan, tapi Allah tengok kamu punya batin. Itu dia, ya. Ini paling penting kita nak faham. Kata Imam Qusyari di sini ada unsur-unsur apa? Unsur muraqabah. Kita kena bersandar kepada 3. Silakan muazzin dengan segala hormat untuk menggunakan azan dulu. Kemudian kita sambung balik, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas salah, hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. waj'al Allahu Akbar, Allahu Akbar. barak La ilaha illallah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jalal fadilah faqar syafa'at khairur rahimin. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, insyaallah ya. Baik, sambung ya amanah kita baca tadi tentang Nabi Yunus ya, kita dah bahas tadi habisnya, iaitu kita perlu dengan bersabar dalam urusan lidah, banyak kita jaga ya. Apabila kita lebih dalam soal cakap ni, maka akan jadilah masalah pada hati kita sendiri. Dia akan memberikan kesan kepada hati kita. Apa yang kita bercakap tu memberi kesan kepada hati kita. Ya, contoh ya. Contoh kita banyak zikir dengan lidah, ada kesan pada hati kita. Zikir lisan. Ya. Bila ada zikir lisan, kena zikir lisan dulu baru zikir qalbi. Kalau tidak mulai dengan zikir lisan, tidak akan ada zikir qalbi. Kalau sudah ada zikir qalbi, baru ada zikir ruh. Nampak? Baru ada zikir ruh. Ya. Kalau ada zikir ruh, baru ada zikir khafi. Ya, tengok ya, itu bab zikir tu. Ya, nanti kita halusi benda ni kan, kita nak faham. Sebab itu kita perbanyakkan zikir dengan lidah dulu. Ya. Perbanyakkan zikir dengan lidah, dengan berbagai-bagai bentuk sirah zikir yang datang warid daripada Nabi SAW. Dengan perbanyakkan zikir lidah itu, maka dia akan memberi kesan kepada zikir qalbi, zikir hati. Maka zikir hati apabila sudah bergabung, sudah mula bergerak dengan berzikirnya, baru ada zikir ruh. Zikir ruh ni ada 9 fungsi, 9. Ruh kita cuma yang ada sekarang ni 3 ya. Ruh kita 3 lah, yang sempurna lah. Muslim, insan yang kamil sampai kepada iman yang haqqan tadi ini, dia ada 3. Ruh pertama idhafi, hayawani. Ruh yang kedua insani. Dan yang ketiga ruh sultani. Kita hari ni ada 2 ya lah. 2 tu pun belum pasti lagi. Ruh idhafi itu semua orang ada, orang kafir apa dah. Ruh hayawani dia panggil, itu yang kita hidup. Keluar ruh tu orang kapan dia lah. Ruh yang kedua ruh insani. Ya, ruh insani bila kita segar, kita aktifkan dia dengan zikrullah, iaitu zikir qalbi tadi. Bila zikir qalbi ini kita rancakkan dia, kita aktifkan dia, maka dia akan jadi zikir ruh. Zikir ruh inilah yang akan naikkan zikir ruh kita yang kedua, makam yang kedua tadi sebagai makam insani, ruh insani itu naik kepada ruh sultani. Sudah. La tanfudhu ila bisultan. Al-Quran kata la tanfudhu ila bisultan. Kamu tidak akan menembusnya melainkan dengan sultan. Ruh ni lah. Ruh ni akan sampai ke arash. Dia ada kontak dengan alam jabarut. Ada kontak alam jabarut, baru naik kepada alam lahut, baru naik kepada
alam samud, itu terusnya sampai kepada alam izzah, itu yang paling tinggi ya. Jadi maknanya itu naik kepada tingkatan-tingkatan yang disebut oleh para ulama hakikat ya. Baik, sambung kita. Jadi maknanya lidah juga main peranan yang penting, betul lah, punca pada lidah tu. Kurang zikir lisan, kurang, tidak adalah zikir hati kita tidak cerna, dia kata, dengan apa nama, dengan ma'rifah ya. Itulah, itu yang kita nak biar faham. Boleh kan kita sentuh sikit bab tu lah, saya highlight sikit benda tu supaya tuan-tuan dapat lihat. Jadi pendek kata, peranan lidah sangat penting dijaga dan perlu diberikan satu penekanan khusus kepadanya ya. Jadi pendek kata, jangan lebih cakap. Paling-paling tidak kita kawal dulu, jangan banyak cakap ya. Tak ada pasal jangan cakap, tak ada pasal jangan cakap. Melainkan ada hal, ada perkara penting yang berkaitan dengan unsur-unsur ya, lidah yang boleh kita kaitkan dengan kebaikan, boleh kan? Sebab Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mu'minun, dia kata lawa tu perkara yang paling banyak lidah. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Di antara karakteristik orang-orang yang beriman pada Allah dengan iman yang sukses, iman yang berjaya, yakni pada perkara yang sia-sia lawa mereka jauhi. Lawa ni banyak lidah ya, lidah lawa. Duduk dengar orang buat lawak, cakap lawak, bergelak kiki-kiki, yang tu lawak. Nampak tak ya? Tak gitu, sembang kosong, sembang tak ada manfaat ya, sembang cerita-cerita dunia yang tidak berikan kebaikan, tidak berikan apa manfaat ya. Ini semua adalah lawak. Orang beriman tak buat kerja tu. Iman yang sukses, iman yang berjaya, iman haqqan dia bagi ya. Orang ni tak akan buat. Kerana iman haqqan ini hatinya akan gemetar. Wajilat qulubuhum, nampak akan gemetar hatinya, ada feedback daripada hati itu. Itu artinya dia sudah sampai kepada zikir qalbi. Maka tu hati ini dong. Ini penting ya. Kalau tak ada yang ni, sembahyang kita tak sampai, tidak makbul. Sembahyang kita sah tapi tak diterima. Sah pada segi syarak, daripada segi syariat, daripada segi zahir hukum sah, cukup rukunnya, cukup syaratnya, terpelihara daripada makruhnya, jauhi daripada batalnya, sembahyang tu sah, tak payah qada. Tapi dia tak sampai kepada makbul, diterima oleh Allah. Sebab syarat makbul ni dia kena syarat batin. Syarat batin makbul ni yang pertama sekali hudurul qalbi, hadir hati. Nampak Imam Ghazali sebutlah ya, hudurul qalbi. Nak hadir hati macam mana? Kalau hati itu tidak hidup, maka hati itu kena ada zikir. Dia kena zikir dia sendiri ya, maknanya bawa ada konteks. Nak zikir dengan hati itu, untuk aktifkan hati dengan zikir hati, dia kena mula dengan zikir lidah, lisan. Hati Imam Ghazali ataskan ada 11 jenis zikir ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk kita amalkan hari-hari. Buat banyak-banyak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Dekat tu ya, yuhyi wa yumiit tak sebut. Hadis kata macam tu ya. Ya, walakul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling kurang 100 kali sehari. Paling kurang. Jangan kurang pada 100. Baik keruh buat bagi jadi. Sibuk ke tak sibuk, sakit ke tak sakit, tiap-tiap hari bagi jadi zikir itu sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat 100 kali. Dengan 100 itu sendiri dia akan meningkat. Bukan kita nak meningkat sendiri dengan zikir itu. Apabila dia dah berkesan kepada zikir qalbi, nampak dah, kita akan tambah. Tak payah tambah. Sebab tu Nabi mula dengan, dia ambil secara elementary stage dulu, mula dengan 100 ya kan? Yang 100 itulah yang akan menggalak, yang akan mengaktifkan kamu, sebab dia sampai menjerat kepada hati. Bila menjerat kepada hati, maka dia akan meningkat di sendiri. Kita sendiri yang dibuat 300 orang, kita sendiri akan tambah 1000.
Kalau kita nak tambah 1000 sendiri, kita ni penat, kita ni rasa berat, hati dia bosan sebab dia tak sampai di sini. Benda tak sampai hati ni memang kita akan bosan. Allahu Akbar, tak sampai ke sini, ya. Ta'zim, membesarkan syarat-syarat sah batin. Antara yang 7 kata Imam Ghazali, selain berhudurul qalbi, ta'zim, membesarkan Allah. Dia tak dapat merasai kebesaran Allah di sini, sembahyang tu jadi lama, jadi bosan. Wa innaha lakabira, Quran kata. Sembahyang tu berat. Ila 'alal khashi'in, orang yang khusyuk. Nampak tak? Itu dia. Ini paling penting. Nampak tak wajah dia? Jadi bukan senang kita nak khusyuk. Kita nak khusyuk dia kata ringan. Antara nikmat khusyuk sembahyang tu, jadi ringan sembahyang tu. Jadi sangat ringan, ya. 4 qabliyah zuhur, 4 maktubah zuhur, 4 ba'diyah zuhur, 12. Dia rasa lagu 2 rakaat ya. Dia buat. Nampak? 12 rakaat tu dia buat, rasa lagu 2 rakaat. Punya pendek rasa. Sebab kelazatan tu, kenikmatan rasa tu sudah ada, sebab dia sudah menyerap di hati. Tapi kalau tak sampai di hati, sebut 12 kita banyak sangat. Nampak? Pengambil dia bagi alasan, saya sibuk. Itu hari banyak nampak? Tak ada masa nak buat. Ustaz tak apa, dia tak ada kerja. Dia kata tak ada kerja lah. Dia tu berlampak dalam kepala. Macam perkara dia fikir. Ya, tu mana? Tu dia. Ini kita nak faham. Jadi pendek kata, zikir lisan tu kena banyak. Lu nak jaga hati lidah. Itu kebesaran, kemuliaan anggota lidah itu bagi pada kita juzuk anggota yang paling baik. Itu contoh selawat Nabi SAW. Sebab Allah perintahkan, sallu alaihi, Tuhan suruh perintah. Allah letak nama Allah dulu. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah sendiri sebagai Tuhan berselawat kepada Nabi dia. Maknanya kita besar. Sebab tu selawat ni duduk nombor 1. Sesudah la ilallah, sesudah Al-Quran, sesudah la ilallah, selawat Nabi duduk nombor 1. Tasbih mana di bawah ni. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir duduk di bawah ni. Zikir yang paling tinggi adalah salawat. Sebab Allah salawat. Jadi dia tinggi. Nampak tak? Ya? Buat sehari, kita susahlah buat banyak. Mula 300 dulu. Start dengan 300. Boleh tak? Ya. Tak sampai 15 minit habis. 107 minit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca macam tu 107 minit. Nampak tak? Ya? Itu dia. Boleh? Ya? Makan nasi kandang pun 15 minit. Duduk melengung 5 minit. Duduk beratok 10 minit. Nampak tak? Ya? Tak gitu. Setengah jam. Ya? Nasi kandang 786 beratok. Okay. Ini mudah. 7 minit 100. Ya, 21 minit lengkap 300. Habis. Sudah biasa buat, jadi Allah bisa menang biasa. Sudah biasa. Ya, Allah bisa rasanya. Allah bisa. Yang kata tadi Allah, yang kata bisa tak boleh, dan jadi boleh. Ya kan? Cantik. Buat 300. Dengan sendiri 300 itu akan menjana kita. Sampai ke dua dia akan angkat kita suruh buat 1000. Kita rasa sikit 300. Nampak? Ish. Dah kita angkat kepada 1000, kita akan tambah lagi lah 3000. Masya Allah. Ini di Perlis itu ada satu institut pusat pengajian tasbih Al-Quran kan. Budak-budak itu disyaratkan tiap-tiap hari kena baca 3000 selawat Nabi. Budak-budak yang pergi belajar di situ kena baca sehari 3000 kali selawat. Nampak tak habis hari ni, kena tambah besok. Nampak? Bagi jadi kemai lah. Baguslah dipahajak budak-budak terawih 3000. Bersih budak-budak terkeluar besok ni. Ya Allah, jiwa dia tinggi dengan ma'rifah. Itu selawat nombor 2. Tadi jadi kan? Itu kita buat. Kemudian tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ini 100. Bagi jadi
Ini semua kita start daripada bawah yang sama banyak. Tapi bagi jadi istiqamah tu penting, konsisten, setiap hari buat, jangan tinggal. Bagi jadi keselaluan, keserasian, menjadi sebagai suatu kelaziman, kebiasaan. Nampak tak? Boleh kan? Itu kita nak dia pakai, faham ya? Itu kita nak ditekan di situlah. Itu di antara contoh kita nak janakan kita punya. Ini semua kita sebut tadi dah. Baik, sambung ya. Kita sambung. Kemudian dia kata, ingatlah kepada nafas-nafas yang telah anda pergunakan untuk bercakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, sedangkan tidak beri mudarat pun kepada anda, andainya anda berkata astagfirullah, aku mohon keampunan Allah. Itu paling penting ya. Kita bercakap ni tahan nafas kan, cakap kita tak nafas kan. Dua benda makan dengan bercakap tak nafas dia. Kita tak sedap kan? Kita makan mana kita bernafas? Duk kunyah sambil makan boleh bernafas? Tak boleh. Tahan nafas baru makan. Duk kunyah-kunyah tahan nafas. Tu dia. Tu yang tak tahan nafas telan cepat tau. Bila tak tahan nafas telan cepat, makan jadi kopoh, jadi masalah. Nabi kata kunyah 40 kali. Bila makan kunyah 40 kali Nabi kata. Nampak? Duk ya. Baru kamu telan. Ya, dia akan hancur. Macam mana dia mencernakan kita punya sistem kehazaman, maka itu dia kata dengan sendiri tak akan jadi lemak. Perut tak wujud. Makan kita kunyah betul ya, dia kata dengan betul, dengan hazam cukup kita telan, insya-Allah tak jadi lemak. Nampak tak? Elak jadi kolesterol. Tak jadi kolesterol, tu dia. Pasal Nabi suruh punya 40 kali. Ini pengkaji Harun Yahya, sekolah daripada Turki. Dia kaji. Lepas apa Nabi kata kena punya 40 kali. Sebab nak melumatkan makanan supaya membantu sistem penghazaman, dengan sendirinya dia tidak akan jadi lemak dan tidak akan jadi kolesterol, maka tak buncit dah perut. Nampak? Itu dia. Cantik. Rasulullah, ya Allah ya. Kemuliaan yang begitu tinggi sekali Allah Ta'ala bagi. Wa innaka la khuluqin alim, tu Rasulullah, insya-Allah ya, sebagai contoh. Dan kita ganti dengan apa? Baik kita ganti makan tak bernafas, bercakap tak bernafas, baik kita ganti dengan astagfirullahalazim, lebih baik. Ya, ganti dengan banyak dengan astaghfar buat. Ya, 1000 untuk anggota-anggota kita, 1000 mata, 1000 telinga, 1000 mulut, 1000 tangan kaki, 1000 perut, 1000 kemaluan, 5000 hati, 11,000. Satu kos. Ya, kalau boleh dalam 3 hari. 3 hari. 3 hari 11,000. Boleh tak? Astagfirullah. Tak payah panjang-panjang lah. Astagfirullahaladzim. Nabi pun lepas semayang, Nabi baca astagfirullah saja. Nabi bukan baca lagu kita baca. Astagfirullahaladzim. Kita baca panjang. Astagfirullahaladzim. Nabi habis salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi. Imam Nawawi sebut dalam Fathul Bari. Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari kata apa? Kita boleh tambah zikir tu, tak ada masalah. Zikir Nabi, asal Nabi buat yang paling mudah dan bagi supaya umat boleh buat. Kalau Nabi baca panjang teruk kita nak kena baca panjang je. Maka tu Nabi baca pendek, astagfirullah, kita perpanjanglah. Kita umatnya perpanjang. Nampak tak? Ya. Jadi kita perpanjang astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Ya, awal dengan astagfirullah, 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 astagfirullahalazim. 11,000 3 hari clear. Mula dengan mata, bawa dengan telinga, kemudian pergi ke mulut, kemudian bawa kaki tangan join sekali 1000, kemudian pergi ke perut, kemudian baru kemaluan. Ya, 6,000 dah tu. 5,000 lagi khas untuk hati. 3 hari clear. Tentu buat tengok 3 hari buat. Apa perbezaan dia? Sendiri alami lah, tak payah abang kata lah. Lepas kita buat 3 hari ini kami terima dalam tarekah Syadziliyah.
Dan tarikat Syadziliyah dia ajak begitu lah. Nampak tak? Sebelum kami nak masuk Rabitah, nak masuk dalam Zawiyah, dia suruh buat yang ni dulu, 9,000 dulu ya. Kamu kena bersih dulu, baru kita boleh panjatkan zikir kepada Allah, baru boleh buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak tak? Ya? Baru boleh letak dari Allah. Duk kotor ni tak dari Allah apa? Nampak tak ya? Ini antara kaedah yang dalam tarikat Syadziliyah. Kena ada tarikat. Bab ni lah. Tu, itu antara yang kita tadi ni. Astaghfirullahaladzim. Baik. Maka barangkali istighfar itu betul saat ketika yang mulia yang sangat perkenangan doa, langsung Allah mengampunkan dosa anda, maka anda beruntung kerana keuntungan yang melebihi modal harta anda. Atau anda berkata la ilaha illallah, kemudian tadi saya cakap dulu, kita akan sambung insya-Allah. Pada muka surat 255 ya. 255. Itu kita ambil atas sekali lah. Atas sekali insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر الكلام والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.